Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Muhammad Najib bin Daud, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1, yang dihormati Tuan Haji Wan Marzuki Rashidi bin Wan Ahmad Amin Jafri, Penolong Kanan Pentadbiran, yang dihormati Puan Nur Haizan binti Harun, Penolong Kanan Co-Kurikulum, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Ustaz-Ustazah, rakan-rakan guru dan anak-anak didik SMK Damansara Damai 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan taufik dan hidayahnya, pada hari ini dapat kita berkumpul secara maya dalam majlis bacaan Yasin dan ceramah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat SMK Damansara Damai 1. Majlis mengucapkan selamat datang kepada semua. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, program bacaan Yasin dan sambutan Ma'al Hijrah pada pagi ini merupakan sebuah program yang dianjurkan oleh Panitia Agama Islam dengan kerjasama Unit Dakwah serta Persatuan Pendidikan Islam SMK Damansara Damai 1 bagi memantapkan sahsiah pelajar, meninggikan martabat ilmu, memupuk semangat muhibbah dan ukhuwah antara satu sama lain. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu platform untuk menyemarakkan usaha dakwah di peringkat sekolah terutamanya agar penghayatan aktiviti dakwah dan syiar Islam dapat dihayati bersama. Untuk makluman sidang penonton, pautan kehadiran telah disediakan di ruangan deskripsi di bawah. Terdapat dua pautan, satu bagi sesi pagi dan satu lagi bagi sesi petang. Rakan-rakan guru serta para pelajar dipersilakan untuk mengisi kehadiran tersebut. Hadirin penonton sekalian, suka saya mengongsikan tentatif program pada pagi ini yang akan dijalankan. Pada pukul 8 pagi tadi kita dah start, iaitu kata alu-aluan kepada tetamu yang menyertai YouTube oleh pengurusi majlis. Kemudian 8.10 pagi kita akan mulakan bacaan Yasin oleh guru dan murid-murid, khususnya pelajar tingkatan 5 yang diketuai oleh saudara Faizul Ishraf. Kemudian selepas bacaan Yasin pada pukul 8.30 pagi akan ada tayangan video zikir dan bacaan doa wabak COVID-19. Kemudian kita akan masuk kepada slot yang kedua, iaitu pada pukul 8.40 pagi akan ada sedikit ucapan daripada pengurusi majlis. Kemudian kita akan menghayati bacaan doa, sama-sama memaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Hanafi. Kemudian kita akan menyaksikan tayangan video Ma'al Hijrah pada 8.55 pagi. Seterusnya kita akan masuk kepada ceramah
Okey, pada pukul 9 pagi. Ceramah Ma'al Hijrah oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud. Selesai ceramah, mungkin akan ada sedikit slot soal jawab di akhir ceramah beliau. Kemudian sebelum ceramah tamat dan bersurai pada jam 10 pagi, akan ada video promo lah. Akan ditayangkan video promo. Itu adalah sedikit sebanyaklah program atau aktiviti yang akan kita jalankan pada pagi ini. Hadirin penonton sekalian, seterusnya sebentar lagi kita akan bersama-sama membacakan surah Yasin dan mengaminkan doa selepasnya. Terlebih dahulu saya ingin mengongsikan kaifiat atau tata cara bacaan Yasin pada pagi ini. Sebelum kita memulai bacaan Yasin, kita mesti tetapkan niat. Tetapkan niat tu di dalam hati. Bahawasanya kita join program ini, kita nak memulakan bacaan Yasin ini, mestilah niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membacakan dahulu surah Al-Fatihah. Kemudian barulah kita membaca surah Yasin. Dan apabila selesai bacaan Yasin, kita akan akhiri dengan bacaan doa. Selepas kita mengaminkan doa, sekejap lagi kita akan menghayati pula video zikir yang telah disediakan oleh pihak penganjur untuk anda semua. Bacaan surah Yasin serta doa pada pagi ini akan dipimpin oleh saudara Faizul Ishraf, pelajar kita. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan saudara Faizul Ishraf. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membacakan bacaan Yasin bersama-sama dan niatkan bacaan ini kepada kedua ibu bapa kita, sahabat-sahabat, guru-guru, mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita, dan doakan juga kepada mereka yang bertarung nyawa dalam melawan jangkitan COVID-19 ini agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم، وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، وبخواص الحروف والأسماء التامات، وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات، وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون، يا مجري البحار والعيون، يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك، وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مهموم، سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج،
فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li ahihi bi zahril ghaib illa qala al malak walaka bimislin." Maksudnya, tidak ada seorang hamba yang muslim apabila berdoa kepada saudaranya yang berjauhan tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat berkata kepadanya, "Dan bagi kamu sepertinya, seperti yang didoakan." Riwayat Muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Demikian tadi bacaan tayangan video zikir buat sidang penonton. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Faizul Ishraf di atas pimpinan bacaan surah Yasin serta doa sebentar tadi. Diharap kita sama-sama mengambil manfaat serta beramal dengannya, insya-Allah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita telah memasuki slot kedua bagi program pada hari ini. Terlebih dahulu izinkan saya berkongsi sedikit atur cara yang akan dijalankan. Majlis dimulai dengan bacaan doa, kemudian diteruskan dengan tayangan montaj, kemudian kita masuk slot ceramah serta soal jawab secara ringkas di akhir slot. Sebelum penutup, kita akan lagi sekali bersama-sama menonton dan menghayati tayangan video yang disediakan oleh pihak penganjur. Terlebih dahulu pihak penganjur mengambil kesempatan ini untuk mengongsikan dua acara yang akan dipertandingkan. Acara pertandingan tersebut ialah pertandingan suara emas yang mana akan bermula pada hari ini iaitu 13 hari bulan hingga 20 hari bulan. Dan sebuah lagi pertandingan kuis Ma'al Hijrah yang mana akan berlangsung pada 16 hari bulan 8 ini. Iklan secara dalam talian akan dikongsikan nanti. Suka saya ingatkan kepada sidang penonton kehadiran link kehadiran telah dikongsikan dalam ruangan deskripsi di bawah. Anak-anak pelajar terutamanya dipersilakan isikan kehadiran anda supaya ada bukti yang menyebut bahawa anda telah menghadiri program pada hari ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Hadirin sekalian, bagi menambahkan lagi keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Hanafi bin Hassan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Mohon maaf kepada Al-Fadil Ustaz Hanafi, suara anda kami tidak dengar. Boleh cek technical mic anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang kekal abadi, dengan limpah kurnia dan kemurahan-Mu pada tahun Hijrah 1443 ini, kami memohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu daripada syaitan yang pengikut serta pembantunya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon pertolongan-Mu mengatasi nafsu yang sentiasa mendorong kepada kejahatan, dan bantulah kami melakukan segala perkara yang memungkinkan kami sentiasa berserta-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa mengubah segala keadaan, dengan kekuasaan-Mu yang Maha Agung, ubahkanlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain, khususnya daripada wabak COVID-19. Ya Allah, Rabb sekalian manusia, Zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah mereka yang dilanda wabak COVID-19. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain daripada kesembuhan-Mu yang Maha menyembuhkan tanpa meninggalkan kesakitan. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit, selagi berserta dengan namanya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Hanafi bin Hasan di atas pimpinan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, ayuh sama-sama kita menghayati sebuah tayangan montaj yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Dipersilakan. Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu
rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Hadirin dan hadirat sekalian, tibalah masa yang dinantikan, iaitu slot ceramah sempena sambutan Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh seorang yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah. Beliau berkhidmat sebagai penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Beliau berkelulusan ijazah sarjana di Universiti Putra Malaysia. Beliau banyak terlibat dalam media, antaranya selaku moderator Forum Perdana Hal Ehwal Islam di TV1 khususnya. Beliau juga merupakan penyampai tadabbur Al-Quran, Majlis Tilawah Al-Quran Kebangsaan Antarabangsa. Beliau juga merupakan panelis Assalamualaikum TV Al-Hijrah, panelis Slot Agama Radio IKIM, Zayan, Gegar, Klasik Nasional, Nasional FM, Selangor FM dan Negeri FM. Beliau ialah yang diraikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Syahiran? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat dah? Lagu ni lah, sekadar. Sekadar. Ustaz lahir dari mana? Dari rumah ke nampaknya tu? Daripada rumah. Okey. Biasalah kan kita COVID-19 kan. COVID-19 ni kita banyak secara dalam maya lah kan Ustaz kan? Ya betul. Tak apalah, kita usahalah macam mana walaupun kita dalam kekangan beraktiviti di luar sana disebabkan COVID-19 ni, tapi usaha dakwah tetap berjalan ya Ustaz? Okey, baik. Hadirin dan hadirat sekalian, suka saya ingatkan kita akan buka sesi soal jawab di akhir slot secara ringkas. Seandainya hadirin dan hadirat ada persoalan, boleh ajukan di ruangan komen YouTube. Baiklah, tanpa membuang masa, dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud bagi menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Jumaat penghulu segala hari, dapat sama-sama kita bertemu di dalam satu program yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua Encik Muhammad Najib bin Daud selaku pengetua di SMK Damansara Damai. Turut saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rashidah
yang menghubungi saya untuk menjemput program ini, dan juga Ustaz Syahiran selaku pengurusi majlis, Ustaz Hanafi selaku pembaca doa, dan juga kepada semua guru-guru dan juga ibu bapa mungkin ataupun murid-murid, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi ini kita nak kita katakan perkongsian santai sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat sekolah. Kita nak bicara sikit tentang Ma'al Hijrah. Bila kita sebut tentang sambutan Ma'al Hijrah, di Malaysia ini kita mula sambut sambutan Ma'al Hijrah tahun 1987 kali pertama di peringkat kebangsaan. Sejak daripada itulah kita sambut sampailah tahun sekarang, daripada peringkat kebangsaan, kemudian ada peringkat negeri, ada peringkat daerah, ada peringkat sekolah, ada peringkat kampung, ada sekarang ini buat secara online. Namun kita kena faham bahawa Ma'al Hijrah ini tak ada kaitan langsung dengan awal Muharram. Kerana kejadian Ma'al Hijrah ataupun kejadian hijrah Nabi ini berlaku pada 26 Safar dan berakhir pada 12 Rabiul Awal. Tidak berlaku pada bulan Muharram. Namun kenapa pula bila kita buat sambutan tahun baru hijrah awal Muharram, kita bicara tentang hijrah? Ni ambil daripada mana? Kan saya sebutkan tadi, Malaysia mula kita menyambut awal tahun baru 1987. Mengambil pandangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab. Saidina Umar telah mencipta, buat satu inovasi, iaitu buat kalender Islam. Kerana dalam tamadun-tamadun sebelum itu, sebelum daripada kemunculan tamadun Islam yang hebat, ada tamadun Rom, tamadun Cina, mereka telah mempunyai kalender-kalender mereka sendiri. Maka pada waktu itu, kerana empire Islam yang sudah besar pada zaman Saidina Umar, maka apabila mereka nak utus surat, mereka nak hantar surat kepada gubernur dan sebagainya, tak ada tahun. Ada tarikh tapi tahun tu nak kira macam mana. Maka pada waktu itu mereka buat town hall session. Buat satu persidangan, bengkel, bincang. Kita ni nak pilih, nak susun macam mana. Maka telah disusun daripada Muharram sampailah Zulhijjah. Kemudian apabila nak sambut tahun baru, nak ambil semangat apa? Maka mereka bersetuju kita ambil semangat hijrah Nabi. Sebab inilah permulaan kepada kejayaan dan pengembangan Islam yang begitu hebat. Maka semangat hijrahlah diambil bagi sambutan tahun baharu hijrah awal Muharram. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Namun, di samping kita bicara soal hijrah, kita kena juga faham tentang Muharram. Bulan Muharram ini kata Nabi antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Antaranya iaitu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab dan juga bulan Muharram. Bulan Muharram ini specialnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan peperangan berlaku di dalam bulan Muharram. Maknanya jihad tidak dibenarkan berlaku dalam Muharram. Sekiranya jihad benda yang baik pun Allah Ta'ala tidak bagi buat pada bulan Muharram, apatah lagi benda jahat. Jihad tak boleh, jahat apatah lagi. Maknanya bulan Ramadan ini sangat bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sebelum kita nak bincang tentang apa yang kita dapat daripada awal Muharram ini ataupun Ma'al Hijrah ini, kita nak buat ulang kaji sikit. Ulang kaji sekolah rendah dahulu tentang peristiwa hijrah. Baik. Kalau saya nak tanya kepada semua yang menonton di YouTube ini, yang sedang komen di ruangan komen ni, baik. Berapakah umur Nabi mula berhijrah? Nabi berhijrah tu umur berapa? Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Nabi berhijrah umur berapa? Jadi boleh tulis di ruangan komen. Kita tengok siapa boleh jawab soalan saya. Berapakah umur Nabi ketika mana berhijrah? Siapa jawab nak bagi apa?
Agak-agak tulis. Umur berapakah Nabi berhijrah? Saya biasa masuk tanya rancangan Tanyalah Ustaz. Jadi Ustaz yang tanya, Ustaz juga yang jawab ni kan. Jadi berapakah? Baik. Iman Ika jawab 30 tahun. Iman Ika, Nabi menjadi Nabi ketika umur 40. Jadi mustahil lah umur 30. Jadi umur 40 dia jadi Nabi. Jadi dia hijrah umur berapa? Irfan kata 30. Pun salah Irfan. Nur Insyirah jawab 40. Okey, saya tengok ada jawapannya. Ayuni Anis dan juga Nur Syafika yang betul. Nur Sofia pun jawab betul, iaitu 53 tahun. Okey. Yang lain CP kata Piramli CP lagi. Maknanya okey, Hidni pun jawab betul. Baik, umur 53 tahun. Peristiwa ini berlaku pada 26 Safar tahun ke-14 kenabian, pada umur Nabi umur 53 tahun. Maknanya umur 50-an Nabi ini berhijrah. Baik. Nabi berhijrah, sebelum itu Nabi mendapat tentangan daripada kafir Quraisy. Kafir Quraisy nak bunuh Nabi, kafir Quraisy nak halang Nabi, dan Nabi ini mendapat tentangan yang hebat. Maka pada waktu itu Nabi telah berhijrah. Allah Ta'ala suruh Nabi berhijrah ke satu tempat yang namanya Yathrib. Kemudian apabila Nabi sampai, ditukar nama Madinah Al-Munawwarah. Nabi ketika waktu itu, masyarakat kafir Quraisy waktu itu tahu Nabi nak berhijrah. Maka mereka pun telah berbincang di satu tempat namanya Dar An-Nadwah. Dar An-Nadwah ataupun Parlimen Quraisy lah. Pada waktu itu mereka semua berhimpun dan iblis datang menyerupai lelaki masuk dalam mesyuarat mereka itu. Kemudian Abu Al-Aswad memberi cadangan. Kita buang saja Muhammad daripada negeri kita. Biar dia jauh daripada tempat kita dan dia tak boleh kacau kita. Kata iblis, ini cadangan yang tidak bijak. Kalau dia keluar, nanti dia akan datang dan serang kita balik. Wah, maka orang Arab kata, tak boleh. Kemudian Abu Jahal memberi cadangan. Dia kata, kita himpunkan 11 orang pemuda daripada 11 kabilah, kita bunuh Muhammad malam ni. Maka iblis menjawab, ini cadangan yang bijak. Dia bagi tahu ini betul. Maka mereka pun mengumpulkan 11 pemuda yang gagah dan mereka mengepung rumah Nabi untuk bunuh Nabi. Pada waktu itulah Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi dengan dengan turunnya ayat surah Yasin pada ayat ke-9 yang pelajar kita baca tadi. وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Muhammad Arif kata, 53 tahun, entah-entah saya umur 50 tahun tengah main PUBG. Jangan. Main PUBG waktu remaja cukup. Bila dah besar tua bangka macam saya ni, dah berhentilah baca Quran lagi bagus. Sekarang ni nak main bolehlah main sikit-sikit. Saya pun waktu kecil-kecil dulu, waktu macam usia anda main juga. Tapi game yang sesuai pada zaman saya itulah. Okay. Saya ingat pasal cerita ni. Baik, kita buat ulang kaji. Kemudian apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat itu, maka Nabi keluar daripada rumahnya. 11 ketua penjenayah yang berkumpul rumah Nabi tadi tak nampak Nabi. Nabi keluar relax dan pergi rumah Saidina Abu Bakar. Sampai di rumah Saidina Abu Bakar, maka Nabi pun ajak Saidina Abu Bakar untuk berhijrah. Daripada rumah Saidina Abu Bakar, mereka pergi naik ke Gua Thur. Daripada rumah Abu Bakar nak pergi ke Gua Thur, mereka berdua jalan berjengket. Jalan hujung kaki. Supaya apa? Musuh tak dapat kesan jejak kaki mereka.
Tuan-tuan bayangkan, kita cuba jalan berjengket daripada kelas kita pergi kantin. Wah, mau nak patah kaki ni sakit. Tapi Nabi sanggup berjalan berjengket nak sampailah ke Gua Thur berlindung supaya musuh tak dapat tahu. Masya Allah, umur 53 tahun jalan berjengket. Cikgu kita mungkin ada yang umur 50-an. Ya Allah, nak naik tangga pun tak larat. Ini jalan berjengket. Bagaimana susahnya Nabi, kuatnya Nabi. Sampai di Gua Thur, Nabi bermalam di Gua Thur selama 3 malam. Pada waktu itu orang Mekah duk cari Nabi, nak bunuh Nabi. Sampailah 3 hari mereka putus asa. Maka Nabi pun keluar. Nabi keluar daripada gua. Hairul kata, Ustaz Ansem, saya dah risau dah ni. Kalau yang perempuan puji saya okey. Tapi kalau laki puji saya ni, saya dah risau. Hairul, Ayu pelangi. Tidak, gurau je Hairul. Baik. Nabi keluar daripada Gua Thur dan bermula hijrah. Waktu tu Nabi upah seorang lelaki untuk tunjuk jalan. Siapakah nama lelaki yang Nabi upah untuk tunjuk jalan nak pergi ke Madinah? Siapa boleh jawab, tulis di ruangan komen. Siapakah lelaki yang Nabi upah dia supaya tunjuk jalan, supaya bawa Nabi pergi ke Madinah? Ni ulang kaji pelajaran pendidikan Islam. Siapa nama sahabat Nabi? Nama sahabat Nabi. Dia ni orang bukan Islam, orang Yahudi yang tunjuk jalan daripada Mekah pergi ke Madinah, lalu jalan persisiran pantai. Siapa nama lelaki tersebut? Allah. Lama nak jawab ni. Cari dalam Google Apa, tulis cepat. Siapa dapat dulu? Nur Hidayah jawab. Abdullah bin Uraikid. Cara dia eja Uraikid ni sama macam dalam Google. Mungkin dia tahu tapi nak mengeja kan. Baik, tahniah kepada Uraikid. Okey, Nur Syafiqah Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi daripada rumahnya naik Gua Thur. Turun daripada Gua Thur, lepas 3 hari, mereka tak ikut jalan biasa. Jarak di antara Mekah ke Madinah adalah 458 km. Agak-agaklah para pelajar sekalian. Daripada Kuala Lumpur sampai ke mana jarak 458 km ni kalau di Malaysia? Kita buat, kalau ceramah seorang-seorang ni tengok webcam je, boleh jadi sasau saya. Macam orang gila pula ceramah. Jadi kena banyak tanya soalan. Bolehlah bercakap dengan dengan ruangan chatting ni kan. Okey, jarak 458 km daripada Kuala Lumpur boleh sampai ke mana? Kedah. Belum. Kedah baru 300 lebih. 400 ni. Terengganu pun belum. Thailand. Thailand terlebih. Terlebih. Jitra. Muhammad Daniel jawab betul, iaitu Perlis. Dan juga Kalkimi. Kalkimi jawab Perlis. Itu betul. Daripada saya cek di Google Map, daripada Kuala Lumpur hampir 458 adalah ke Perlis. Baik. Kalau jalan biasa, orang akan jalan daripada Kuala Lumpur, masuk Selangor, masuk Perak, masuk Kedah, masuk Penang, masuk Kedah balik, jumpa Perlis. Itu jalan biasa. Tapi Nabi bersama dengan Abu Bakar dan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid ini, mereka jalan laluan pesisiran pantai. Seumpama kita nak pergi Perlis, mula-mula daripada Kuala Lumpur, masuk Selangor, pergi Pahang, pergi Terengganu, pergi Kelantan, masuk ikut Kedah, jumpa Perlis. Itu laluan yang Nabi guna. Jauh sikit tapi selamat. Jaraknya begitu. Tengok tuan-tuan sekalian, orang laluan biasa tapi Nabi guna jalan yang lain. Dan sampailah di satu tempat namanya Quba. Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Dan Nabi membina satu masjid namanya Masjid Quba. Dan selepas itu Nabi pun masuklah ke Madinah
pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Dan masyarakat Arab di Yahudi dan masyarakat Arab di Madinah menyambut Nabi dengan satu sorakan dan satu kegembiraan, dan mereka menyanyikan nasyid yang selalu kita dengarlah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu nasyid yang popular yang menyambut kedatangan Nabi. Baik. Itu adalah sinopsis tentang perjalanan hijrah. Saya tidaklah bercadang untuk cerita satu persatu tentang peristiwa hijrah ini, tapi yang kita nak fokuskan adalah apa ibrah, apa yang boleh kita belajar daripada peristiwa hijrah ini. Baik, saudara saya sekalian. Bila kita bercakap tentang apa yang boleh kita belajar daripada peristiwa hijrah, pertama kita kena yakin bahawa dalam hidup ini sirah Nabi, Al-Quran dan hadis relevan sampai sepanjang zaman. Walaupun dalam tahun akan datang, ianya tetap boleh kita ambil manfaat daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi. Baik, para pelajar sekalian. Kalau kita ketahui, Nabi ni banyak peristiwa. Kenapa Allah tak buat peristiwa hijrah ni sama macam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berisra' berjalan daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin dengan menaiki burak. Sepantas kilat sahaja daripada Mekah sampai ke Palestin. Dan Nabi naik membelah langit ketujuh. Kenapa dalam peristiwa hijrah tak buat macam tu? Kan lebih senang. Ketika mana orang kafir nak kejar Nabi, nak bunuh Nabi, Allah Ta'ala boleh sahaja hantar burak. Naik burak dan terus pergi, hilang sampai ke Madinah. Itu lagi cepat, lagi selamat. Kenapa Allah tak buat macam tu? Kenapa Allah tak buat peristiwa hijrah macam peristiwa Isra' dan Mi'raj macam peristiwa hijrah? Siapa boleh jawab? Saya kira angkat tabit spring. Siapa boleh jawab? Kenapa Allah tak buat peristiwa hijrah sama macam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Hantar burak, terus berjalan sepantas kilat sampai di Madinah. Why? Kenapa? Kenapa? Allah juga ingin menguji Nabi, kata Kano Joki. Okey, satu pandangan. Ada lagi yang nak memberi pandangan kenapa peristiwa hijrah tak sama macam peristiwa Isra' Mi'raj. Iman Hafiz. Sebab setiap Nabi mempunyai ujian sendiri. Isra' Mi'raj pun berlaku kepada Nabi Muhammad. Maknanya Isra' Mi'raj Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad. Tapi peristiwa kaedah lain. Isra' Mi'raj Allah Ta'ala hantar burak kepada Nabi Muhammad dan boleh sampai ke Palestin sekelip mata. Tapi hijrah tak macam tu. Kata Haikal Danit, excited. Why you excited? Baik, hijrah perlu pengorbanan. Ya, Faridah Abdullah, sebab Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah untuk memimpin manusia ke jalan Allah. Masya Allah jawapan Faridah Abdullah. Ni cikgu lah ni kot Jawapan yang standard macam ni ayat tersusun mesti cikgu ni. Baik. Mariani, uji kesabaran. Hairul Mu'jizat Nabi. Masya Allah. Hebat lah sekolah menengah kebangsaan Damansara Damai ni. Macam dah pelajar-pelajar universiti dah. Baik. Semua jawapan di atas betul. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, tujuan dia adalah Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan kami. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala hantar burak. Allah nak tunjukkan bahawa
ini kerajaan kami. Dan diangkat sampai ke langit 7 dan diperlihatkan semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun peristiwa hijrah, macam Mariani jawab, Beck jawab, ia adalah murid tu Faridah Abdullah murid. Masya Allah. Jarang saya jumpa murid nama Faridah. Selalunya orang nama Faridah ni orang yang lahir 60-an, 50-an, 70-an. Tapi orang lahir 2000 namanya Faridah. Oh Masya Allah, mesti ibu ayah dia ni letak nama anak-anak yang klasik-klasik kan. Baik. Apa tadi? Di dalam peristiwa hijrah, Allah nak tunjukkan tentang ujian hidup. Sunnatullah. Maknanya dalam hidup ini adanya syariatullah, kekuasaan Allah, peraturan Allah, dan adanya sunnatullah, ujian kehidupan. Hidup ni ada dua, syariatullah, kekuasaan Allah, peraturan Allah yang kita kena ikut. Yang kedua adalah sunnatullah, iaitulah asam garam kehidupan ini. Okey? Baik. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan peristiwa hijrah tu seumpama itu. Nabi melalui kesusahan, dikepung supaya kita belajar sesuatu. Dalam peristiwa hijrah ini banyak kita boleh belajar, khususnya dalam aspek kita sebagai seorang pelajar yang belajar di sekolah menengah kebangsaan Damansara Damai ini. Pertama, Nabi nak mengajarkan kepada kita bahawa peristiwa hijrah ini adalah strategi, perancangan. Tengok bagaimana Nabi atur strategi. Nabi naik ke Gua Thur dalam keadaan jalan berjengket. Kemudian duduk di Gua Thur selama 3 hari supaya dah tenang keadaan masyarakat, baru Nabi keluar. Macam orang dah penat cari dah, 3 hari tak jumpa. Tak apalah, kita cari tempat lain lah. Baru Nabi keluar. Itu perancangan. Kemudian Nabi ikut jalan persisiran pantai. Begitulah kita pelajar. Apabila kita seorang pelajar, kita mesti ada perancangan dalam hidup kita. Tambah-tambah mereka yang dah masuk tingkatan 4, anda mesti ada satu planning masa depan. Anda tak boleh pergi sekolah ikut layan saja kehidupan anda. Tak boleh. Tambah-tambah lagi bagus, planning ini dibuat daripada tingkatan 1. Anda dah tahu dah, lepas daripada tingkatan 3, tingkatan 5, nak buat apa, nak pergi ke mana, nak masuk bidang apa, mesti ada planning bermula daripada tingkatan 1. Kalau anda tak ada planning dalam hidup anda akan gagal dan anda akan jadi mangsa keadaan. Ramai orang yang jadi mangsa keadaan. Dia ikut saja. Cikgu suruh ambil bidang ni, dia ambil bidang ni. Mak ayah dia suruh ambil bidang ni, dia ambil bidang ni. Walaupun bidang tu dia tak minat. Akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan kerja bukan dalam bidangnya. Ataupun belajar tidak sepenuh hati. Ataupun berhenti di pertengahan jalan kerana bukan minat dan juga perancangan dia. Maka sebagai seorang pelajar kena tiru cara Nabi bekerja, Nabi bertindak adalah mesti ada perancangan dan strategi. Dan adik sekalian, para pelajar sekalian, saya nak kongsikan waktu saya dahulu. Waktu saya tingkatan 3 dahulu, zaman saya bukan PT3, zaman saya PMR. Waktu saya PMR PT3 dulu, keputusan PT3 saya ni agak baik lah. Saya dapat, waktu itu saya dapat 6A 3B. Bila saya dapat 6A 3B, maka sekolah telah menyusun saya ini, masuk tingkatan 4, saya masuk kelas sains tulen agama. Saya daripada sekolah agama lah. Saya masuk sains tulen. Tapi saya ni, sains saya tak minat. Sains dan matematik waktu PMR saya B saja. Yang lain saya dapat A lah. Apatah lagi satu saya tak ingat saya dapat apa. Tapi sains dan mat saya B. Tapi oleh kerana waktu tahun 1997 itu, waktu Malaysia ini tengah semarak dengan sains. Sikit-sikit lagu IT, cinta IT, semuanya IT. Bangunan sekolah semua lukis tentang sains lah. Jadi cikgu-cikgu sekolah pun memang fokus dalam bidang sains. Maka kerana 6A dan 3B tadi, maka saya pun dimasukkan dalam kelas sains. Tapi saya tak minat. Tapi oleh kerana cikgu aturkan, saya pun masuklah. Daripada peperiksaan bulan 2 sampai peperiksaan bulan 11, biologi,
fizik, kimia, matematik tambahan, semua saya fail. Daripada bulan 2 sampai bulan 11. Saya fail. Saya tak boleh ni. Saya pun tak tahu. Memang saya tak minat dan saya tak reti sains mat ni. Saya ikut subjek saya punya kegemaran adalah subjek membaca. Bahasa, kemudian bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kemudian syariah, sejarah tu minat saya. Saya suka subjek membaca. Subjek yang teori, subjek yang kira-kira ni memang saya pening. Jadi daripada bulan 2 sampai bulan 11, saya fail. Maka pada akhir tahun tingkatan 4 tu, pengetua panggil saya. Pengetua panggil saya dan juga mak ayah saya sekali. Kebetulan waktu tingkatan 4 tu, saya dah dilantik sebagai ketua umum sekolah. Jadi pengetua panggil. Dia kata, macam mana hari ini? Kamu subjek sains, biologi, fizik, kimia, admat, semua fail. Saya tak pernah lulus. Jadi ayah saya kata, macam mana? Nak teruskan ke? Pengetua pun ada bagi pandangan. Dia kata kalau usaha sikit boleh ni, dia kata dapat dalam B ataupun paling kurang lulus, dia kata. Tapi dalam hati saya kata saya memang tak boleh. Maka saya pun bagi tahu pada pengetua, saya sebenarnya masuk kelas sains ni kerana saya ikut sekolah aturkan bidang saya. Tapi sebenarnya saya memang tak boleh dalam bidang sains. Boleh tak saya nak tukar kelas? Saya nak masuk kelas sastra agama. Maka pengetua kata, waktu itu boleh, tapi dia kata boleh, tapi kelas sastra agama ni satu kelas saja dan semuanya perempuan. Sebab geng-geng lelaki semua masuk kelas sains. Saya pun fikir, saya kata tak apalah, demi masa depan saya, perancangan saya tukar kelas. Maka pada bulan 1 tahun 2001 waktu saya tingkatan 5, saya tukar kelas sastra agama. Saya ada tempoh 1 tahun saja untuk saya catch up subjek prinsip akaun, subjek ekonomi asas, subjek sains, yang lain semua subjek yang saya ambil dalam kelas sains sebelum ni lah. 1 tahun. Jadi walaupun saya seorang diri dalam kelas tu, saya duduk depan sekali depan cikgu, tapi tak apalah. Kawan-kawan ada cakap dengan saya macam-macam. Dia kata, kenapa tukar kelas sains? Sains ni cerah masa depan. Tapi saya kenal diri saya tahu kemampuan saya ada perancangan saya. Maka saya teruskan belajar dalam kelas sastra agama dan alhamdulillah saya dapat keputusan yang baik dan saya dapat masuk universiti dan saya dapat pekerjaan sampai sekarang. Saya berkhidmat di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Saya bertugas sebagai pegawai agama. Saya duduk fikir, kalau saya teruskan juga pengajian sains dalam ketidakkemampuan saya, mungkin saya tak dapat apa yang saya jadi sekarang. Saya tak boleh jadi moderator forum perdana Keluar TV ataupun pegawai agama kerana saya gagal. Oleh kerana itu, anda mesti ada perancangan dan anda mesti kenal kemampuan anda. Dan jangan takut untuk membuat keputusan. Kadang-kadang kita ikut saja keputusan orang. Cikgu memberi pandangan tapi anda mesti tentukan. Okay? Dan saya harap juga mereka guru-guru supaya kita juga berbesar hati ataupun berlapang dada untuk turut mendengar pandangan pelajar dalam dia untuk mengatur kehidupannya. Supaya tidak terjadi Hariri 2.0 yang tersalah masuk bidang dan namun sempat menukar kerana saya membuat keputusan untuk tukar pada akhir tingkatan 4 dan masuk tingkatan 5. Namun para pelajar, anda mesti kenal kemampuan anda dan tahu bidang apa. Contoh, anda nak jadi lawyer. Anda nak jadi lawyer, tak perlu ambil bidang sains. Kerana untuk menjadi lawyer, anda perlu duduk dalam bidang sastra sahaja. Kerana untuk masuk ke bidang undang-undang, ia memerlukan sejarah, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bidang-bidang lain. Dia tidak memerlukan biologi, fizik, kimia dan sebagainya. Jadi kalau daripada tingkatan 1, anda jelas dalam minda anda, saya nak jadi peguam. Jadi anda tak perlu korbankan anda punya masa depan dengan anda masuk bidang sains yang boleh merosakkan keputusan anda. Tapi sekiranya anda nak jadi doktor, anda nak jadi pegawai sains, anda nak masuk dalam bidang pergigian, itu anda kena masuk bidang sains. Anda tak boleh duduk dalam bidang sastra. Tapi kalau anda nak jadi pegawai ekonomi, nak jadi accountant, anda tak perlu masuk bidang sains. Anda boleh duduk dalam bidang perakaunan maupun bidang sastra. So, perancangan, strategi,
research anda perlu buat, barulah kita tahu masa depan kita. Saya nak jadi ustaz, Hairul, nak jadi ustaz kena ambil bidang agama. Kalau tak ambil bidang agama, tak boleh jadilah. Okey? Jadi ini yang saya maksudkan, mesti ada perancangan. Sebagaimana Nabi dalam perhijrahan, dia buat perancangan. Boleh? Boleh ke tidak ni? Bolehlah, harap-harap bolehlah. Yang kedua, di dalam peristiwa hijrah, okey, Nur Sabrina, okey, ya. Saya nak jadi pelukis komik. Bila nak jadi pelukis komik, kena masuk bidang apa? Yang tu kena tahu. Okey? Jangan tersalah ataupun anda mengorban ataupun anda terperangkap dalam suasana yang tidak betul. Okey? Sebab saya terjadi pada diri saya, jadi saya amat berkongsi supaya anda tidak tersalah jalan. Ada teman-teman saya yang mereka tersalah. Mereka tidak kuat dalam bidang sains, tetapi kerana keputusan PT3-nya bagus sedikit, maka cikgu masukkan dia dalam bidang sains. Apabila separuh jalan dia tak boleh, tapi dia teruskan juga menyebabkan dia tidak mampu bersaing. So itu yang saya risaukan sangat. Okey, jadi kenal kemampuan dan ukur dari sudut keputusan akademik. Alright. Yang kedua adalah Nabi ketika mana nak berhijrah, Nabi ada kawan yang ikut dia, iaitu Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni teman setia yang yang ikut Nabi, yang bantu Nabi ketika mana nak berhijrah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak berjaya dalam hidup, kita mesti cari teman sejati yang membantu, bukan membantut. Kalau di SMK Damansara Damai ni, kalau anda nak berjaya, anda mesti cari teman-teman yang boleh membantu anda. Jangan membantut. Kawan-kawan, dia akan berubah. Kadang-kadang kita berkawan dengan geng yang tidak boleh membantu kita. Kita kata, wah kita ni satu geng. Kalau kita lompat sekolah, lompat sama-sama. Kita gagal sama-sama. Itu waktu sekolah. Tapi bila dapat keputusan SPM, kawan kita yang lompat sekali dengan kita tadi dapat 6A. Kita ni dapat 6E. Kawan lagi seorang, satu je gagal. Yang lain semua fail. Adakah yang dapat 6A tadi, dia kata, oh demi semangat setia kawan, aku takkan masuk universiti. Kita akan bersama-sama masuk tak belajar. Takkan. Akhirnya dia akan tinggal kita. Akhirnya kita akan bawa diri kita sendiri. Sebab itu kena cari kawan yang betul untuk melorongkan kita bertemu kejayaan. Ramai orang yang dia bagus tetapi salah pilih kawan, akhirnya dia tak dapat teruskan perjuangan dalam pengajian dia. Jadi sebagaimana Nabi ada kawan yang baik yang membantu Nabi, namanya Saidina Abu Bakar. Ketika mana Nabi susah, Nabi nak naik Gua Thur, Nabi berjalan, Saidina Abu Bakar lah yang temankan Nabi. Bergilir-gilir beri Nabi naik unta dan Saidina Abu Bakar berjalan. Saidina Abu Bakar pula jaga keselamatan Nabi. Ini teman sejati. So dalam kita nak belajar adalah mesti ada teman sejati. Kan ada satu lagu Brothers lama-lama kan. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi. Kepadamu Allah ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita. Kepadamu teman ku pohon sokongan pengorbanan
dan pengertian telah ku ungkapkan segala-galanya, itulah tandanya kejujuran kita. Sikit-sikit lah nanti sambung segi nyanyi. Itu cerita tentang teman sejati. Kalau kita ada teman yang baik, insya-Allah kita jadi baik. Tapi kalau kita salah pilih kawan, nanti kawan kita akan merosakkan kita. Okay? Kawan ni dia boleh bertukar ganti. Awet pun sama. Tak payahlah cinta monyet. Daripada sekolah kita berjanji setia kau dan aku bercinta. Daripada SMK Damai Sara Damai. Kita akan selama-lamanya sampai jenjang kelamin. Mampu. Mengarut saja. Nanti bila kawan tu masuk universiti, dia jumpa orang lain. Tak adalah. Jadi kita kena berpada-pada dan fokus. Mungkin ada orang yang sampai ke jenjang pelamin, tapi tak ramai. Jangan korbankan masa depan kita dengan membuang masa. Sebab nanti kita akan jumpa lebih ramai orang. Lebih ramai lagi yang kita akan jumpa. Okey? Baik. Farah, Ustaz kalau nak jadi doktor bidang sains. Betul. Nak jadi doktor tak ada pilihan lain. Jangan nak jadi doktor, pergi masuk bidang sastra. Memang salah lah. Dia mesti sains tulen. Okey? Dan mesti straight A. Sekarang ni kalau nak dapat ijazah kedoktoran, ijazah pergigian, sebab saya adalah ahli lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Saya tengok semua kemasukan ke universiti saya yang bidang kedoktoran dan juga pergigian straight A. Jadi kalau anda nak masuk bidang itu, mesti belajar rajin-rajin, kuat, skor straight A, dapat nanti. Alright. Yang ketiga, apabila Nabi nak berhijrah, Nabi ni ada satu, apabila Nabi tak mahir sesuatu, Nabi akan minta tolong. Yang sebagaimana pelajar-pelajar jawab tadi adalah Abdullah bin Uraikid. Nabi, maka apabila dia nak tunjuk jalan, Nabi tak biasa pergi Madinah. Maka Nabi upah orang namanya Abdullah bin Uraikid untuk tunjuk jalan. Begitulah kita. Apabila kita tak pandai sesuatu, maka kita kena minta tolong orang. Kita kena minta bantuan orang. Contoh, kita tak pandai admin. Maka pergilah cari orang yang pandai admin untuk kita belajar. Jangan kita bodoh sombong. Nabi, dia tak bodoh sombong. Nabi, dia boleh sahaja minta wahyu daripada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan nak pergi ke Madinah yang lebih selamat. Allah Ta'ala boleh turunkan ayat Quran dan bagi tahu jalan mana yang selamat. Tetapi Allah nak tunjuk kepada kita bahawa kita mesti minta kepakaran orang lain. Dan Nabi upah Abdullah bin Uraikid ini adalah orang bukan Islam. Dia orang orang Yahudi yang belum menganut agama Islam. Tapi Nabi minta tolong. Maka kita pun sama di SMK Damansara Damai ni. Kalau kita tak pandai matematik, yang pandai ada Lakshmi. Seorang kawan kita berbangsa India dalam kelas kita, dia pandai matematik. Maka kita boleh minta tolong dia. Kerana Nabi pun minta tolong orang bukan Islam. Tak ada masalah. Jadi kena berkawan dengan semua orang. Kalaulah ada kawan kita Eric, dia pandai bahasa Inggeris, maka kita pergi berkawan dengan Eric. Kita minta tolong Eric. Jangan kita bodoh sombong. Jangan kawan dengan dia sebab dia bukan Islam. Kita tak boleh. Jangan. Itu tidak diajar. Maka kita kena berkawan. Okay? Naim, saya nak jadi businessman daripada sekarang. Sudah kena ada minda businessman. Kena pandai matematik, kena pandai perancangan, marketing, bahasa Inggeris kena mantap. Okay? Sebab dalam sekarang ini dipanggil gig economy. Ekonomi lejang. Ekonomi lejang ni, saya baru semalam ada program dengan Majlis Belia Malaysia. Ada seorang, dia ni buat bisnes, dia punya keuntungan bisnes dia 3 juta. Maka dia perempuan, nama dia Siti Khadijah. Kata saya tanya dia, macam mana you dapat 3 juta? Dia kata saya ada kemahiran 3 bahasa. Saya boleh cakap bahasa Melayu, saya boleh cakap bahasa Inggeris, saya boleh cakap bahasa Korea. Saya tanya dia, macam mana you belajar bahasa Korea? Saya kata saya tengok filem Korea. So dia tengok drama Korea, hari-hari dia ikut, dia boleh cakap Korea. Jadi bisnes dia sampai ke Korea, 3 juta dia punya keuntungan. Jadi kalau Daniel nak pandai dalam bisnes, kena tambah ilmu bahasa. Sekarang ilmu bahasa yang penting dalam bisnes adalah Mandarin.
So kena start belajar Mandarin. Kalau nak belajar Korea bagus. Baca pula dah. Tonton filem Korea, ikut sikit-sikit. Ni tengok bila filem Korea, drama Korea, ni sayuk je lah yang tahu kan. Kena tambah benda-benda lain. Macam saya pun boleh berbahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. So kalau anda mesti cari apa bahasa yang anda mahir. Okay? Baik. Ini macam sesi tanyalah ustaz ni. Anda tanya je, saya tukang jawab kita ni. Kita bincang-bincang. Saya suka menjahit dan melukis, Farida. Boleh? Tak ada masalah. Hari ni jahit pun boleh. Tapi jangan jadi tukang jahit. Kena mesti ada bina minda. Nak bina kedai jahitan dan juga empire bisnes jahitan. Okay, mesti ada minda macam tu. Tak nak yang buat kecil-kecil daripada rumah jahit lansir. No. Tetapi mesti ada satu minda. Aku nak buka satu tekstil. Kedai yang besar. Sebesar empire Jekyll. Mesti ada minda macam tu. Alright? Baik. Yang tadi saya sebut mesti ada rujukan. So rujukan kita kawan-kawan, budak cikgu. Kalau kita di sekolah kita ni ramai cikgu-cikgu yang hebat. Mereka ini bukan calon-calon orang. Graduan daripada universiti. Ada yang ada master cikgu-cikgu kita ni. Bukan biasa-biasa. Maka anda kena pergi selalu jumpa cikgu. Kerana cikgu ni dia ada pengalaman. Dia dah jatuh naik. Dia pernah gagal, dia bangkit balik. Macam mana? Jadi kalau anda gagal contohnya, anda fail subjek itu, pergi jumpa cikgu. Cikgu, saya tak tahulah apa yang saya nak buat. Maka cikgu akan bagi tahu, okey, cuba awak guna kaedah ni pula. So cikgu bagi tahu. Ataupun anda tadi minat dalam bidang doktor, bidang apa, pergi jumpa cikgu. Cikgu, saya dapat tahu cikgu dulu adalah bidang sains. Macam mana cikgu saya nak dapat dalam bidang ini? Saya kena fokus apa? Saya kena ambil bidang apa? So cikgu akan bagi sharing moment dia. Pengalaman itu. Cikgu ni macam-macam. Ataupun anda ni ada masalah keluarga, ada masalah peribadi, anda ni stres ke sebagainya. Jumpa cikgu. Sebab cikgu dia akan bagi tahu. Sebab dia telah melalui pengalaman itu. So jangan takut jumpa cikgu. Zaman saya lain. Zaman saya, cikgu ni kita takut. Sebab cikgu ni garang-garang. Zaman saya sekolah dulu, aduh cikgu ni paling kita takut lah. Tapi sekarang ni saya tengok cikgu-cikgu ramai dah friendly. Ramai dah jadi macam kawan pula dengan pelajar. Jadi anda jangan takut. Pergilah jumpa cikgu, minta nasihat daripada dia. Kadang-kadang cikgu ni dia tak sempat nak bagi nasihat dalam kelas sebab dia ada subjek yang perlu dia habiskan. Dia ada dipanggil perancangan pelajaran. Apa benda tu kan? Dia kena habiskan dia punya silibus. Maka anda pergilah dalam bilik guru ataupun waktu terluang untuk minta nasihat. Dalam tempoh sekarang ni senang lagi lah, WhatsApp dan sebagainya. So nasihat-nasihat ini yang penting. Okay? Cikgu sekolah Damansara Damai ni bukan biasa-biasa. Nak jadi sekolah cikgu dekat Kuala Lumpur ni, mesti yang terbaik. Dan sekarang ni cikgu ada ramai yang ada master. Bahkan ada yang PhD pun ada cikgu. Sebab itu kita kena ikut dan juga kena minta nasihat daripada cikgu yang berpengalaman. Okay? Baik. Yang keempat adalah Nabi ketika mana dia nak berhijrah, dia turut mendapat celaan daripada orang. Orang kata dia macam-macam, tapi dia tetap kekal dengan matlamat dia. Matlamat dia, orang kata, kau pergi Madinah nanti kau tak ada apa-apa. Di sini kampung kau. Macam-macam orang kata kepada Nabi. Tapi Nabi tahan. Sebab itu nak belajar, nak berjaya dalam hidup, jangan dengar cakap netizen sangat. Jangan duduk endah sangat celaan daripada kawan-kawan. Ataupun orang nak kutuk kita ke, jangan ambil endah sangat. Okay? Ada satu cerita tentang seekor cicak. Cicak ni, mereka masuk satu pertandingan. Pertandingan naik pokok kelapa. Maka 10 ekor cicak masuk pertandingan tu. Pokok kelapa, batang pokok kelapa tu semua telah dilumurkan dengan minyak. Maka siapa yang boleh sampai ke atas dulu, dia menang. Maka semua cicak ni naiklah. Naik. Penonton yang ada kat bawah ni, semua kutuk. Tak payahlah, kau cicak je pun. Kalau naik jatuh mati, tak ada faedah pun. Buat apa nak naik? Hadiah bukan besar sangat. Maka ada cicak yang jatuh. Bom, dah tak tahan dah. Betul lah juga kata dia orang ni turut. Ada cicak yang naik, nak naik sampai dah atas, kemudian orang bawah kata, tak payahlah,
Engkau susah-susah pun, kita ni macam ni juga. Tak payahlah menyusahkan, relax bro. Tak payahlah baca buku sangat. Akhirnya cicak ni pun boom jatuh. Ada seekor cicak ni dia naik sampai atas dan dia menang. Bila dia menang, dia turun ke bawah. Semua cicak-cicak lain ni tanya, macam mana kau boleh menang? Apa rahsia kejayaan? Kemudian cicak tu jawab, rupanya cicak tu pekak. Dia tak dengar apa-apa. Jadi dia tak dengar, dia naik atas, dia menang lah. Jadi apa kita boleh belajar? Nak berjaya, kena pekakkan telinga daripada dengar cemuhan-cemuhan orang ni. Orang kata, poyo lah dia ni, pergi library, skema lah. Cool bro, jangan takut. Teruskan. Orang kata, dulu kita satu geng, apa hal ni? Lepas dengar ceramah Ustaz Riri nak berubah jadi belajar gajim pula ni. Jangan, teruskan. Teruskan niat tadi. Kerana kita akan berjaya dengan matlamat kita. Di dalam peristiwa hijrah ni, kita boleh belajar tentang seorang lelaki. Seorang lelaki ni, dia ada satu hadis yang Nabi baca, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dihitung dengan niat. Maka, dihitung dengan niat. Dalam peristiwa hijrah, ada seorang lelaki. Dia ni minat dengan seorang perempuan ni. Dia ni kira macam Miss Mekah lah. Miss Mekah. Dia ni kira cantik sangat lah. Maka saya ingat kalau dia, nama dia Ummu Qais. Kalau dia hidup sekarang, kalau dia ada Instagram, saya ingat 25 juta. Lebih banyak daripada Cristiano Ronaldo, dia punya follower dia. Memang cantik. Maka Ummu Qais ni tadi, apabila dia dengar Nabi berhijrah ke Madinah, dia pun hijrah pergi Madinah. Maka lelaki tadi yang minat ke Ummu Qais tadi, dia tengok, Ummu Qais dah pergi hijrah Madinah ni, tak boleh jadi. Aku pun kena hijrah. Dia pun hijrah juga pergi Madinah. Bila sampai di Madinah, berita ini sampai kepada Nabi. Bila sampai kepada Nabi, Nabi pun kata, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dihitung dengan niat. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana wanita dan dunia, dia akan dapat wanita dan dunia, tetapi tidak dapat Allah dan Rasul. Sebab itu kalau kita nak berubah, buat kerana Allah. Jangan buat kerana sesiapa. Kalau buat kerana sesiapa, kita akan kecewa. Tapi kalau buat kerana Allah, Allah akan bimbing kita ketika mana kita berhijrah. Okey? Yang terakhir adalah Nabi apabila nak berhijrah, dia hadapi tekanan yang amat sangat. Orang nak bunuh. Bayangkan orang kepung rumah kita, orang cari kita kerana nak bunuh. Nak bunuh kita. Kita pun stres. Kadang-kadang ada orang nak pukul kita, orang kutuk kita, kita stres, baca buku. Kemudian waktu PDPR online tension. Apa yang Nabi ajar, Allah Ta'ala turunkan ayat la takhaf, ataupun ayat yang selalu kita dengar, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, la tahzan. Jangan kamu berduka cita, innallaha ma'ana. Jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Apa dia? Apabila anda menghadapi tekanan, stres belajar, stres hidup, stres macam-macam, ingat kepada Allah. Bila tension, nak dekat periksa, SPM pula tangguh tahun depan, kita makin tension, banyakkan ingat kepada Allah dengan berzikir dan solat malam. Adik-adik sekalian, para pelajar sekalian, nak berjaya, jangan tinggal semayang. Kalau anda tinggal semayang, Allah takkan bantu kita. Tambah orang-orang yang nak periksa, mesti tambah dengan sembahyang malam, qiyamul lail. Buatlah seminggu sekali, sebulan sekali ke, minta doa. Orang yang rapat dengan Allah, Allah akan bantu dia. Kalau tak semayang, Allah tak bantu. Ingat tak lagu yang kita selalu nyanyi ketika mana sekolah rendah dahulu? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Kalau umur 1000 tahun tak semayang, tak ada guna langsung. Apatah lagi umur 17, umur 15, umur 13, tak semayang, lagi tak berguna langsung. Orangnya cantik,
berseri-seri, orang memandang tertawan hati, walaupun cantik 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Orang cantik, follower ramai, Instagram, TikTok, tapi tak semayang, tak ada guna di sisi Allah. Apatah lagi yang Instagram ada 10 orang je, tak semayang, lagi tak berguna. Maknanya kalau cantik macam mana sekalipun, tak semayang, tak ada guna. Orangnya cerdik, sangatlah pandai, rizaknya tinggi terkapai-kapai, walaupun cerdik 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Dapat straight A, tak semayang, tak ada guna di sisi Allah. Apatah lagi yang dapat straight fail, tak semayang, lagi tak berguna. Baik itu, kena semayang. Kena ingat Allah. Sebagai penutupnya, penutuplah kan? Adik sekalian, dalam hidup ini, setiap kita perlu berhijrah. Anda pun sedang berhijrah. Daripada sekolah pra-sekolah, masuk ke sekolah rendah, hijrah. Kemudian hijrah lagi, masuk sekolah menengah. Lepas ni akan hijrah lagi. Itu benda biasa. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, di dalam ayat ke-10, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia. Sebab itu, para pelajar sekalian, untuk berjaya, anda mesti berhijrah. Tak boleh sekolah rendah, damansara damai. Sekolah menengah, damansara damai. Masuk universiti, universiti damansara. Kemudian kerja pun kat damansara. Kahwin dengan orang damansara. Dia tak berkembang. Allah tak murahkan rezeki. Jadi anda mesti ada matlamat, selepas daripada sekolah damansara damai ni, berhijrah. Pergi keluar. Yang dapat tawaran luar negara, pergi. Ambil pengalaman, ambil keilmuan. Ataupun bukan belajar di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, di Kuala Lumpur, pergi belajar di Melaka, masuk universiti, di Johor, UTM sebagainya, mesti hijrah. Mesti kena tinggalkan keluarga. Kerana orang yang berhijrah, Allah Ta'ala akan murahkan rezekinya. Okey, jadi saya fikir itu sahaja perkongsian. Jadi kalau ada soalan, saya cubalah menjawabnya sekadar kemampuan saya. Silakan jika ada. Fazrik, yang golongan istidraj tu macam mana pula Ustaz? Istidraj adalah satu perkataan ujian Allah Ta'ala beri kepada orang yang senang. Dia diberikan rezeki oleh Allah, tetapi Allah ujinya dengan rezekinya. Dan akhirnya dia leka, dia sangkakan Allah Ta'ala sayang kepada dia, tetapi dia istidraj. Contoh, dia kaya tapi tak solat. Dia rasa, tak solat pun tak apa, pandai juga, straight A juga, ni dipanggil istidraj. Okay? Dia rasa dia dapat rezeki kerana dia cerdik, tetapi Allah hina dia kerana kecerdikan tersebut, kerana kekayaan tersebut. Itulah maksudnya. Okay. Apa maksud manhaj Rabbani ummah berkualiti? Soalan, level-level soalan parlimen. Manhaj ni maknanya pendekatan. Okay, pendekatan, metodologi. Rabbani maknanya Rob Tuhan, maknanya ketuhanan. Maknanya pendekatan berasaskan ketuhanan. Nak menjadi orang yang berkualiti, ummah berkualiti, mesti hidup bertuhan. Kalau kita belajar kerana Allah, yakin Allah Ta'ala tengok kita, kita akan jadi berkualiti. Kita semayang kerana Allah, Allah tengok kita, kita berkualiti. Itu maksud dia. Orang yang menjadi kualiti, berjaya, mesti dia hidup bertuhan. Pendekatan ketuhanan. Okey? Ayah saya meninggal sebab wabak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ayahanda sahabat kita ini, adinda kita ini akan bersama dengan orang-orang beriman. Adakah syahid akhirat? Ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati di dalam keadaan wabak penyakit, maka dia dapat syahid akhirat.
Syahid ni dia ada dua, satu syahid dunia, satu syahid akhirat. Okey, syahid dunia iaitu orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Apabila mereka meninggal dunia, tidak mereka terus dikebumikan. Tetapi orang yang syahid akhirat seperti ibu mengandung yang melahirkan anak dapat syahid akhirat. Orang yang belajar, macam contoh adik-adik sekalian on the way nak pergi ke sekolah, accident meninggal, itu juga syahid akhirat dalam perjalanan menuntut ilmu. Orang yang mati lemas, syahid akhirat. Orang yang mati ditimpa bangunan yang besar, gempa bumi, itu syahid akhirat. Dia perlu dikebumikan, dimandikan, dikafankan seperti biasa, namun dia mendapat fadilat syahid akhirat. Okey, dan mudah-mudahan dosa-dosanya akan diampunkan. Oleh itu, anda perlulah banyak berdoa, kerana doa anak-anak yang soleh akan terus sampai kepada ibu ayah. Innalillah, takziah daripada saya. Berapa ramaikah orang yang ikut Nabi hijrah? 2 orang sahaja, iaitu Nabi dan Saidina Abu Bakar. Nabi dan Saidina Abu Bakar ni hijrah kat tengah-tengah. Sebelum itu dah ramai dah orang yang berhijrah. Okey, sebelum itu orang yang pertama pergi ke Madinah namanya Mus'ab bin Umair. Nabi hantar dia dulu. Lepas itu ada Abu Salamah, kemudian lepas itu ada Ayyash berhijrah. Duduk di dalam keadaan tengah itu Nabi berhijrah dengan Saidina Abu Bakar. Selepas daripada Nabi, datang lagi Saidina Abu Bakar, Saidina Umar berhijrah, kemudian Ummu Qais tadi berhijrah dan ramai lagi. Okey. Ustaz, saya tak tahu macam mana nak nasihatkan kawan saya yang tak solat macam mana Ustaz. Caranya adalah kawan-kawan dia susah nak dengar sebab dengar ni menyakitkan. Caranya adalah ajak dan tunjuk. Baik, ajak dan tunjuk paling berkesan. Iaitu anda ajak dia, jom kita pergi semayang sekali. Ajak dulu. Ajak. Dan dakwah ni dia tak boleh sekali. Sekali selesai masalah. Tidak, berkali-kali. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Jadi anda ajak, tunjuk perangai yang elok. Bila anda tunjuk perangai yang elok, dia nampak contoh. Aku ni dah tak boleh jadi macam ni, aku kena jadi orang baik. Maka dia akan pergi kepada kita. Kalau dia tak boleh berubah sekarang, doakan dia, mudah-mudahan satu hari nanti dia berubah. Mungkin Allah Ta'ala tak takdirkan kita yang mengubah dia. Mungkin ada orang lain. Tetapi jalan untuk dia berubah bermula daripada kita. Jadi teruskan ajak. Jangan kutuk, jangan maki, jangan bergaduh. Okey? Itu bukan cara dakwah. Tetapi ajak sampai masa mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pintu hidayah. Apa lagi? Okey, habis. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada semua di atas perkongsian. Sekiranya ada soalan lagi, bolehlah tanya kepada Ustaz Syarizan. Ustaz apa? Syahizan tadi. Dia tukang jawab. Dia tu ustaz tu, dia Al-Azhar. Jadi bagi dia jawab soalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua di atas perkongsian kita pada pagi ini. Saya mohon maaf kepada semua. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Pengetua. Dan saya ucap tahniah kepada panitia pendidikan Islam. Sebab jarang sekolah-sekolah yang nak ambil program. Sebab ialah online, dia macam-macam. Tapi saya tengok tadi cantik sangat-sangat. Adanya bacaan Yasin, kemudian adanya zikir, ada video. Jadi saya ucap tahniah banyak-banyak kepada panitia pendidikan Islam. Teruskan. Azim dia kata, cantik kerusi Ustaz. Ni bukan kerusi. Ini green screen. Green screen. Baik, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mantap ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi. Begitu banyak maklumat, maklumat dan ilmu yang disampaikan buat kita semua. Antaranya apa yang saya dapatlah, yang kita hidup ini mesti ada perancangan. Mesti ada perancangan. Untuk anak-anak di luar sana, kita hidup, kita hidup muda-muda ni kita kena rancang dari awal. Bak kata patah orang Melayu kita, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Janganlah sampai dah umur 20, 30 baru nak berubah. Tak boleh lah. Dah terlambat lah. Kan Ustaz kan? Okey, baik. Jadi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum majlis pada pagi ini melabuhkan tirainya, marilah kita tonton tayangan video promosi acara yang dipertandingkan sempena sambutan Ma'al Hijrah. Majlis mempersilakan. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Baik. Dengan berakhirnya tayangan video tersebut, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya selaku pengerusi majlis memohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan program pada pagi ini. Diharapkan segala usaha kita pada hari ini merupakan salah satu cara bagi mencari dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai satu hebat. Detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan satu Muharram.